Satu hari saya duduk kat sebelah arwah mak saya. Curi-curi saya cium perut dia. Dia tanya kenapa? Saya nak cium mak, perut yang saya pernah menumpang dulu 9 bulan, emak tak pernah minta sewa. Saya nak cium tempat itu yang saya pernah menumpang dulu. Susahnya mak melahirkan saya. Menangis dia, air mata dia keluar. Menangis dia. Cuba kita petang ni balik, telefon mak kita. Tanya dia, saya ni normal tak mak? Kita bermula. Ibu kamu mengandungkan kamu dalam keadaan yang cukup berat. Daripada berat kepada berat kepada berat. Ustaz, baby dalam perut ni ustaz kecil je. Bila keluar kena angin dia blooming kembang. Ingat belon apa? Kalau dia 4 kilo di luar, dalam perut pun 4 kilo. Nak tahu sakitnya mengandung, ambil buah kelapa sebiji, telan ikut mulut, keluar ikut dubur. Sakit bukan kepalang. Sakit. Sebab tu untuk meredakan ibu yang melahirkan anak, doktor kata boleh masuk labor room. Tapi dia tanya dulu suami, berani tak? Kalau tak berani jangan. Nanti ada 2 patient. Isteri saya ketika dia melahirkan baby, semua saya masuk dalam labor room. Dia pegang tangan ni, rasa macam nak patah. Nasib baik isteri, kalau orang lain saya tampar lah. Punyalah sakit tangan saya ni macam nak patah ni. Sakitnya dia melahirkan anak. Allahu Akbar. Apa yang saya bayangkan ketika itu, sakitnya ibu saya melahirkan saya dulu. Saya lahir dulu, berat saya 3 kilogram. Mak anak-anak yang lahir, adik-adik saya tak termasuk yang dah gugur, semua sekali yang hidup 8 orang. Setiap orang tu dekat CJ beranak tu mak tulis bulan Islam. Saya lahir 7 Muharram. Kemudian dia tulis berat saya hari Jumaat. Saya lahir waktu pagi. Mak tulis semua. Mak tulis. Kemudian dia tulis berat saya 3 kilo. 3 kilogram berat saya ni. Zaman-zaman dulu nak sebutnya bahaya, bahawa sakitnya. Siapa yang ada ibu minta, cuba tanya dia. Telefon dia. Mak, saya lahir dulu macam mana? Normal ke, forceps ke, vacuum ke, cesarean? Pernah tanya tak? Kita tak nak tanya. Sombong kita. Ada satu keinsafan. Pernah satu hari saya duduk kat sebelah arwah mak saya. Curi-curi saya cium perut dia. Dia tanya kenapa? Saya nak cium mak, perut yang saya pernah menumpang dulu 9 bulan, emak tak pernah minta sewa. Saya nak cium tempat itu yang saya pernah menumpang dulu. Susahnya mak melahirkan saya. Menangis dia, air mata dia keluar. Menangis dia. Cuba kita petang ni balik, telefon mak kita. Tanya dia, saya ni normal tak mak? Cuba tengok adik-beradik kita dia. Anak pertama cesarean, 2 cesarean, 3 cesarean. Buka perut mak macam Zorro, Zex. Nak melahirkan sikit punya payah. Allah sebut hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Sebab tu Allah jadikan ibu itu, bila dia melahirkan anak, ada satu pahala dipanggil pahala syahid akhirat kalau dia meninggal. Dia lahirkan anak, dia terus sakit, lepas 2 tahun dia meninggal. Meninggal 2 tahun itu kerana melahirkan baby, dia dapat pahala syahid akhirat. Sebab itu syurga di bawah tapak kaki ibu. Bawah tapak kaki ayah ada ketuatnya. Ibu ni lebihnya dalam keadaan ketika sakit, ketika lahir, setelah melahirkan, Allah sebut lagi wa fisaluhu fi amain. Dan dia susukan kamu 2 tahun. 2 tahun. Pernah tak tanya mak, mak saya ni minum susu apa? Susu ibu, susu mak, atau susu mak lembu? Dia ada 2.
Kalau pergi ke HKL, dia ada satu poster besar kat Hospital Bersalin tu, poster baby merangkak, kemudian ada mak lembu, ada baby lembu. Baby lembu cakap dalam ada dalam clause kurungan, baby lembu kata ke baby orang, tak malu nak nenek mak kami. Tahu tak kenapa sahabat-sahabat beruk anak dia disusukan dengan susu beruk? Tahu kenapa? Saya ada jawapan. Sebab dia nak anak dia jadi beruk. Lembu susukan anak dengan susu lembu sebab dia nak anak jadi lembu. Orang, mak orang, ayah orang susukan anak dengan susu lembu. Lembu tengok pening dia, manusia mempertahankan kelembuan aku. Hebatnya parenting, Allah nak tanamkan pertama kepada anak supaya kenal Tuhan. Yang kedua, kena kenal ibu kamu yang susah mengandung, melahirkan kamu dan memberi kamu minum susu selama 2 tahun. Bagi yang bekerja ibu-ibu, senang ke? Nak store apa? Susu dekat rumah dalam fridge. Lepas tu kat office pula ambil masa berehat. Simpan susu. Letak pula plastik. Letak juga tarikh. Hari ni susu tarikh berapa, letak dalam fridge. Nak hantar rumah babysitter, ini dia susu dia, ambil lah dalam keadaan ada tarikh dia, kena ambil ikut jadual dia, sistem dia. Kemudian bukan senang, saya tahulah isteri saya macam tu, sebab dia juga bekerja nak memastikan anak itu dapat unsur manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan sukarnya begitu, kemudian mari pula Allah menguji. Apa dia? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apa dia? Sekiranya mak ayah kamu yang tadi aku dah cerita dah hebat dia, ini yang kamu wajib taat. Mari surah Al-Isra ayat 23, mari pula dengan surah Luqman ayat 13-14. Aku nak sambungkan ayat ini berkait kata Allah. Dalam keadaan mak yang kamu wajib taat, tiba-tiba dia suruh kamu menyengutukan Allah, menyengutukan aku. Allah jawab, fala tuti'huma, jangan taat. Tetapi ayat itu bersambung, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi kamu kena suhbah, layan dengan baik sebab dia mak kamu. Walaupun dia sembah berhala, jangan maki dia, tak boleh, haram. Celaka mak tak beriman, tak boleh. Allahu Akbar. Halusnya Islam. Agama mana yang macam ni? Sayang mak dia sembah berhala, tetapi dilarang kita maki sebab dia ada satu hak. Wa qada rabbuka, hak ibu yang melahirkan. Ini yang pertama. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko, terbaik.